Kalau tak ada, kita pergi kepada bab yang kita nak cerita ni tentang hakikat jin dan syaitan. Ni recycle material lah, saya ambil yang lama-lama. So hakikat jin dan syaitan ni, mana tadi? Ni lah. So hakikat jin dan syaitan ni, kita cerita dulu tentang kejadian dulu makhluk. Kita tengok makhluk yang, ada 3 makhluk kan, yang Allah jadikan lah. Pertama daripada cahaya, yakni malaikat. Malaikat ni macam-macam lah, tapi dalam hadis ada yang malaikat menyerupai manusia. Dan malaikat Jibril yang menyerupai manusia ni, dia ada dalam hadis nombor 2. Hadis nombor 2, tak silap saya. Hadis nombor 2, Imam Nawawi. Nabi Jibril datang dalam rupa seorang sahabat Nabi. Nama dia, nama dia, saya tak ingat nama dia. Nama dia kalau bahasa Arab tu macam bunyi Al-Kalb, macam tu. So dia datang dan Ibn Umar, bukan Ibn Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab tanya siapa tu. Dia datang duduk dekat kaki yang lutut dengan lutut Nabi kan, dia duduk. Dia bercerita. Dan hadis tu yang cerita tentang dia boleh menyerupai manusia. So malaikat daripada cahaya, nombor 2 kita lah manusia daripada tanah. Tanah boleh, manusia ni boleh jadi syaitan. Sebab syaitan ni adalah sifat. Syaitan ni bukannya fizikal benda tu, tapi syaitan ni adalah sifat. So nanti saya tunjuk definisi syaitan lah. So boleh jadi kadang-kadang manusia yang jahat ni kita panggil je syaitan. Memang dia syaitan pun. Dalam konteks agama memang dia syaitan. Dan syaitan ni boleh jadi jin. Jin ni boleh jadi syaitan. Boleh macam tu . So kejadian ketiga adalah daripada api. Jin memang daripada api. So jin ni kalau kita huraikan lebih sikit. Jin ni dia ada jin kafir, dia ada jin Islam, dia ada iblis, dia ada syaitan lah. Syaitan ni sebenarnya semua ni lah. Termasuk dalam benda-benda yang teruk ni. Jin Islam pun boleh jadi syaitan macam kita lah, manusia. Orang Islam pun boleh jadi perangai syaitan dengan ramai kan. Sama juga sebab dia adalah perangai. Dan juga Qarin ya. Kita selalu dengar tentang Qarin. So Qarin ni adalah memang syaitan ni, iblis ni dah assign seekor jin lah. Dia panggil Qarin yang berada di bahu kiri kita kan. Kecuali Rasulullah SAW. Sebab Nabi, jin Qarin dia masuk Islam. Dalam hadis yang Nabi sembang ataupun cerita dengan Sayyidatina Aisyah. So nombor 3 sifat lah syaitan. Kita sebut syaitan supaya kita faham dulu . Syaitan ni adalah sifat. Dia boleh jadi jin, boleh jadi manusia, boleh jadi binatang pun. Syaitan. Binatang tu perangai syaitan kan. Ada cerita tentang syaitan yang berada di atas belakang, dia menunggang binatang. Ada tikus macam tu. Adalah hadis Nabi sebut. Syaitan yang menunggang binatang. Cuma sebagai konsep pertama lah saya nak cerita tentang kejadian makhluk, tentang syaitan dengan sebab kita kan memang sebut hantu jadi takut kan. Sebuah hantu jadi takut. Saya pun memang takut. Dululah, sekarang ni dah faham-faham sikit. Kita bawa lah anak-anak kita kan 1 pagi, 2 tengah malam pergi kat luar kan. Kita bawa kayu. Tengok-tengok kuku ada hantu kat luar, kita balik kayu. Sebab apa? Kita cuba nak ajar anak-anak kita lah supaya jangan takut syaitan dengan hantu. Kalau tengok pada sini kan, memang kita takut pun dah tahu ni, kita cubalah kan. Sebab benda ni melalui praktis kan. Benda ni dah melekat dalam jiwa kita kan. Lama-lama hilang lah kalau kita praktis sedikit demi sedikit. Kita tengok daripada poster yang saya post kat sini. Reaksi Nabi dan para sahabat ketika melihat penampakan syaitan. Nabi Ibrahim dia lempar dengan batu. Mana tengok syaitan ni baling. Sebab syaitan ni memang musuh kita tau. Macam kita jumpa musuh kita lah, tengok ular kan. Bunuh lah kan. Musuh kita. Ataupun tengok color kan, jengking. Lipan dalam rumah. Takkan tengok lipan, biar je. Bunuh lah. Sama juga perangai kita, akhlak kita, perangai kita bila nampak syaitan. Tengok atas pokok kan orang prank lah, belasah je mamak tu. Siapa suruh kan? Satu dosa prank. Nombor 2 memang syaitan ni Allah suruh, Nabi suruh kita belasah kan. So kita baling sebab dia adalah musuh kita. Nombor 2, Nabi SAW dia cekik leher syaitan. Ini yang syaitan yang sudah dia bentuk, dia bertukar ataupun dia menjelma jadi manusia lah. Dia tak boleh cekik benda gaib. Kita cekik benda yang dalam bentuk manusia lah. Nombor 3, Khalid Ibn Walid tikam dengan pedang. Dia tikam. Nombor 4, Ammar bin Yasir dia hentam dengan batu. Jumpa syaitan dalam bentuk manusia ataupun whatever lah, binatang ke apa, dia hentam dengan batu. Umar Al-Khattab dia bergusti, dia berdua dengan tangan kosong. Lawan syaitan. Ibn Zubair memukulnya dengan tongkat. So Allah kata dalam surah Al-Fatir ni, sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh. Macam tu. Kita lah, saya lah kan, kita syaitan jadi kawan buat benda maksiat kan. Tapi dari sudut teori yang Allah nak kita buat ni, syaitan ni jadikan dia musuh, kita buat dia macam musuh macam tu lah. Tengok, saya praktis lah pergi keluar malam, kita takut kan, takut naik motor, takut seseorang kan, ada syaitan kan. Tapi sebenarnya
Dia musuh kita, jangan takutlah. Memanglah kita takut musuh kan, tapi kita kena equip diri kita lah, pelekapkan diri kita mentally dan juga physically lah untuk ikut apa yang Allah nak ni. Tengok bila dia musuh kan, kita marahlah musuh, takkan kita lebih takut, dan kita lebih takut dan musuh tu akan menguasai kita. Okey, kejadian makhluk ni kita baca lagi, ada dalam 14 minit lagi lah. So saya sebut tadi dah 3 kan, benda yang sama, cuma kita baca hadis-hadis ni supaya kita dapat manfaat lah insyaAllah. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang 3 jenis makhluk ini dalam sabda baginda. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin daripada nyalaan api, dan diciptakan Adam manusia daripada apa yang telah jelaskan pada kalian. Inilah, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyalaan api, surah Ar-Rahman ni. So kita faham daripada konsep atas ni adalah sebenarnya semua daripada dalil yang sahih. Kaum jin, kita tengok kaum jin, surah Al-Kahf ni ayat 50, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud malaikat iblis. Ia berasal dari golongan jin. Maknanya kita faham jin, iblis ni berasal dari golongan jin. So jin ni saya dah sebut tunjuk atas tadi kan, tapi kita tunjuklah supaya boleh lebih faham. Kenapa nak cerita tentang syaitan jin ni? Sebab bila kita lebih faham musuh kita, senanglah kita nak elak ataupun nak lawan kan. Ni tak faham benda yang kita tak, sebab orang ni dia takut pada benda yang dia tak tahu. Macam bid'ah tadi kan, dia tak faham benda tu sebenarnya tak bid'ah pun kan. Kita duk marah-marah orang tu, tengok kaji, tak bid'ah pun contoh kan, ataupun kaji memang bid'ah pun kan. Setengah orang dia tengok benda yang tak sama apa yang dia belajar tu, dia bid'ah contohlah. So dia, orang ni musuh kepada apa yang dia tak tahu. Sama juga dalam konsep ni, kita nak faham tentang musuh kita. Bila kita faham, senang kita nak elakkan ataupun kita nak lawan dia lah, ataupun nak elakkan lah, macam tu lah. Ataupun taklah perangai kita macam perangai musuh kita kan. Orang yang kita benci, Allah pun benci, takkan kita nak ikut perangai orang yang kita benci, macam tu lah. So jin ni, ada jin kafir, ada jin Islam dan juga ada iblis lah, dan juga ada qarin jin. So perangai semua ni adalah perangai syaitan, kecuali jin Islam lah. Jin Islam ni ada yang jin perangai syaitan, ada jin Islam yang perangai tak syaitan lah. Kena ingat macam tu. Macam manusia jugalah, manusia ada yang perangai syaitan, ada yang perangai tak syaitan. Ini qarin daripada hadis Muslim. So Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutuskan untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Jadi kita tak perlu takut sangat tentang benda gaib ni, sebab ada kat sebelah kita pun. Jadi macam kita tengok cerita hantu kan, saya cubalah dalam diri saya sendiri pun, kadang-kadang memang saya test lah, cuba test diri kita duduk seorang-seorang, sebab kita nak praktis lah, supaya kita nak amal lah apa yang Nabi sebut ni kan. So qarin ni ada kat sebelah kita, rupa macam mana kita tak tahu kan. Memang ada qarin kat sebelah kita ni. Kalau nak kata, takutnya dalam tu gelap, takut ada hantu. Tak ada, kat sebelah awak, kat rumah, seorang sekarang pun ada hantu, ataupun ada jin kat sebelah ni kan. So, maksudnya ceritanya dah biasalah benda tu. Normal lah. Bila dah normal, dah norm, tak takut lah. Macam itulah cerita dia. So, katalah ada soalan saya letak ni sebab saya baca kitab ni, dan kitab ni pun Ustaz saya syarah masa saya ambil kelas diploma tu. Ustaz Ustaz Farhan. Dia syarah tentang kitab ni lah, Bidayah wa Nihayah. So dalam kitab ni, katalah orang tanya, ada tak penghuni sebelum bangsa jin? So dalam kitab ni, Ibn Kathir ni ada sebutlah, dia kata, kalau ni saya tulis daripada perkataan saya lah, jika ada orang yang katakan ada bangsa sebelum jin, yang bernama Hin dan Bin, mereka juga adalah daripada bangsa jin. Kalau orang tengok kan, arkeologi tentang tulang-tulang manusia, dia tengok manusia dah berumur puluh juta tahun. Katalah 10 juta tahun dah ada dah rangka macam manusia. Cuma manusia yang ada tu bukannya daripada anak pinak Nabi Adam. Yang tu adalah macam manusia tapi dia tak ada akal. Yang ada akal bermula daripada Nabi Adam ke bawah. Nabi Adam ni lebih kurang dalam 6,000, 7,000 tahun je. Kalau tengok daripada silsilah kiraan daripada umur-umur para Nabi dan Rasul ni, dalam 6,000, 7,000 tahun lebih kurang. Cuma kalau lah orang jumpa tulang-tulang yang dah 10 juta tahun tu bukan yang ada akal lah. Itu maybe bentuk dia macam manusia, macam monyet ni kan, macam manusia. Tapi dia tak ada akal. Mungkin bentuk dia, muka pun macam manusia, tapi dia tak ada akal. Yang ada akal adalah daripada Nabi Adam AS ke bawah. So tak adalah sebelum Nabi Adam, bangsa yang ada di bumi ni adalah bangsa jin. Macam itulah. Jin manusia, persamaan dia, kita tengok jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua perkara. Syaitan lah, kalau tengok ni, syaitan ada dua perkara yang sama dengan kita.
Pertama, jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Saya baca pelan-pelan pun tak apa kan. Saya ingat next week kita sambung lagi lah dalam bab ni. Ada 9 minit lagi. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapat beban perintah dan larangan syariat. So kena ingatlah jin, kalau kita tengok dalam baca buku-buku apa fantasi kan. Macam dulu Tamrajalis lah, macam-macam kita baca kan. Dalam buku tu pun ada sebut yang dia jumpa dengan jin. Jin tu tak ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi ni cerita fantasi je. Tak betul pun, cerita fantasi je. Jadi dia kata dia ikut syariat Nabi lain. Kalau kita faham agama, kata salah lah. Mana jin tu jin kafir lah. Bukannya kata jin tu betul, jin tu Muslim. Tak, jin tu tak Muslim. Jin yang dijumpa tu adalah jin kafir. Kalau dia kata, oh syariat saya tak ikut syariat Nabi Muhammad, saya ikut syariat Nabi Musa contoh. Dia jin kafir lah kalau kita jumpa lah. Kalau orang yang dia rasuk dia sebut benda macam tu kan. So jin dalam badan dia tu adalah jin kafir. Dan orang rasuk dia saya nak sebut jugalah. Orang yang dirasuk jin tu pun tak semestinya jin yang rasuk dia tu adalah jin kafir saja. Jin Islam pun rasuk juga. Sebab jin Islam ni macam kita lah, manusia kan. Yang baik pun ada, yang tak baik pun ada. Samalah kan, ada orang Islam minum arak, ada juga. Yang berzina pun ada, samalah maksud dia. Cuma yang membezakan dia kafir dengan tak kafir adalah dia bersyahadah, dia ada iman kepada Allah dan dia buat dosa. Sama juga jin yang masuk dalam badan orang yang kena rasuk tu pun, most probably jin yang dia tak kufur tapi dia nakal lah, dia tak ikut sebenar-benar syariat Nabi. Dia bukannya kafir dia Islam. Ada juga jin Islam, maksud saya ada jin Islam, ada jin kafir. Dan juga kita tengok sini, Allah sebut tentang syariat kepada jin dan juga orang manusia lah. Allah kata dalam surah Az-Zariyat ni, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. So sama je syariat jin dan syariat kita. Sama je, jin dengan kita syariatnya sama. Manusia tidak mampu melihat jin dan jin mampu melihat manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia, iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak mampu melihat mereka, iaitu pada bentuk yang asli. Hadis ni, ayat Quran ni mempunyai satu maksud yang besar kepada kita. Pertama, Allah beritahu yang jin nampak kita. Nombor dua, ini sebut ni, manusia ni dia tak boleh nampak rupa jin yang asal. Ayat ni sebut, jin yang asal berada di alam ghaib. Manusia tak akan nampak alam ghaib. Kan kalau kita tengok pada ayat Quran ni, kita tengok ada orang kata masuk alam bunian kan, dia nampak ada rumah, ada kayu. Kalau tengok ayat ni memang salah lah konsep yang kita faham sebelum ni. Maknanya, kalau tengok konsep ni, katalah orang tu pergi ke alam lain. Alam lain tu sebenarnya adalah alam yang direka tu. Bukan alam ghaib yang sebenar-benar ghaib. Dan juga bentuk dia orang tu. Katalah dia jumpa dalam, kan tengok alam bunian, orang comel kan. Bunian kan. Tak adalah, jin ni memang, kita kan cerita tentang jin selepas ni. Kalau tengok dekat sini, ada 7 minit game. Mungkin tak sempat lagi next week kita cerita. Tapi ini bentuk jin ni. Tengok ni pelik-pelik kan. Ada tanduk. Scary kan. Tengok dalam alam bunian comel. Scary. Sebenarnya bukanlah, maknanya alam yang dia nampak tu bukan halusinasi jin duduk berada dalam otak dia ataupun dia tahu kan adalah spesialis dalam golongan jin, tapi jin ni sebenarnya kalau ikut kepada syarah ustaz saya tak ramai yang cerdik lah. Dia memang kuat cuma dia ikut arahan maybe bangsa iblis ni lah. Ada yang cerdik-cerdik kan, yang mungkin ada yang maybe specially dia boleh pergi kepada akal kita, dia tahu tempat spot mana yang boleh dia buat kita halusinasi lah, mungkin begitu. Dia sorokkan kita kat mana-mana, kita berangan, kita ingat benda tu benar lah. Macam tu. Kalau tengok pada ayat ni memang cerita benda yang besar. Satu lagi ayat ni, kalau kita tengok kan ada orang cerita, dia mampu nampak alam lain kan, Allah buka hijab. Tak betul. Orang tu bila dia kata Allah buka hijab, dia telah menolak Quran ni. Dia telah menolak ayat Quran ni. Tak betul. Allah tak akan tunjuk benda gaib pada orang. Kecuali ialah Nabi pun ada lah. Tapi Nabi pun, kita tengoklah dalam hadis-hadis yang Nabi tengoklah spesifik apa yang Nabi alami lah. Tapi secara umum tak ada. Yang tu memang tipu daya syaitan. Yang tu kalau lautan nampak kata, dia nampak benda ni, tu semua tu tipu daya syaitan. Penipuan dia orang. Sebab dia nak, kan syaitan ni apa yang Allah kata? Syaitan ni adalah musuh kita lah. Memang musuh kita pun. Jin ni memang musuh kita. Jadi kalau kita nak berkawan ke apa, nak masuk alam, itu semua tipu daya. Itu semua kerja-kerja musuh kita. Kena ingat macam tu. Konsep yang saya nak sebut maybe sampai sini je, nanti kita sambung minggu depan. Konsep yang asas kita nak cerita ni sebenarnya,
Jin ni, syaitan ni adalah musuh kita. Jangan sekali-kali kita duk perasan, oh, macam-macam lah, oh, orang nampak, baguslah. Tak, no. Itu semua musuh. So, musuh kena perlakukan seperti musuh. Tolak jauh-jauh. Dan bila ada orang kata dia nampak benda gaib ni, itu semua penipuan. Tipu semua sebab syaitan adalah musuh bagi kita. Bukannya pendamping atau perakan kita. Kena faham lah. So, Qorin duduk sebelah kiri kita pun adalah musuh. Okey, saya rasa saya stop kat sini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lah. Daripada sinilah. Daripada sini. Ada 6 minit, ada 4 minit lagi. Kalau rakan-rakan ada soalan ataupun apa-apa nak share dengan rakan-rakan lain dalam grup ni, boleh baca nanti, tapi minggu depan kita akan cerita lah. Kalau ada. Okay, kalau tak ada, kita sambung pada minggu hadapan lah, insyaAllah. Dan kita akan sambung dari tempat yang saya berhenti tadi. InsyaAllah sempat lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Salam. Sama-sama. Terima kasih hadir. Terima kasih.